Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, kita hari ni kita akan belajar berkaitan dengan unit kesenggangan, rekreasi dan kesenggangan, dan di dalam rekreasi dan kesenggangan tu ada berkaitan dengan tajuk menyalakan api dengan keadaan primitif. Okey, dengan cara primitif. Okey, baik. Yang ini juga dia berguna untuk badan-badan uniform ya. Untuk badan-badan uniform, kadet-kadet badan uniform, macam mana cara kita nak mengendalikan ataupun menyalakan api dalam keadaan primitif. Okey. Dalam kita laksanakan survival ni, ada terdapat beberapa bahan yang kita perlukan. Dan yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak buat rabuk. Okey, rabuk ni contoh rabuk. Okey, ni rabuk. Okey, rabuk ni yang kita hasilkan daripada kikisan, daripada bahan, okey, daripada buluh yang kita kikis. Okey, buluh yang kita kikis, ini bahan dia. Okey, yang ini sebagai pemula api. Kejap lagi kita akan buat ikut pakai atau orang geseran antara buluh dengan buluh, dan kita akan hasilkan api. So ini adalah bahan pemula ataupun tinder ataupun rabuk, orang putih panggil. Okey. Okey, dan kedua ni rumput kering. Okey, rumput yang betul-betul kering. Bila kita pegang ni, dia bunyi macam crunchy lah. Okey, dia bunyi kerap-kerap tu. Okey, itu bermakna memang rumput kering. Dan yang kedua, lalang. Okey, bahan lalang. Dan antara yang bahan yang kita boleh gunakan juga buluh racik, yang kita dah racik buluh lama. Okey, buluh lama. Kemudian ranting kayu. Ranting kayu, kalau kita nak tahu kondisi dia kering atau tak, kita boleh contoh kita patahkan. Okey, kalau dia mudah patah macam ni, okey, bermakna dia betul-betul kering. Okey, ni kalau mudah patah, okey macam ni. Okey, dia mudah dipatahkan. Itu maknanya kayu ni dah cukup kering. Okey, the next, okey, kayu yang sedikit besar sikit. And then kemudian kayu yang boleh kita kategorikan kategori dahan atau kayu besar. Yang ni boleh menyebabkan kayu kita, api kita dengan keadaan lebih besar. Nak tahu dalam keadaan api kayu tu basah atau tak basah. Okey, nanti kita akan baik tuan-tuan, macam mana kita nak kategorikan kayu ni basah atau tak basah. Okey, yang pertama sekali kita tengok kayu. Okey, kita belah kayu tengah ni. Kalau di dalam dia masih lagi cerah dia punya teksturnya, okey, itu bermakna kayu tu masih basah lagi. Dan yang kedua kita nak tahu dia basah ataupun betul-betul cukup kering dan sebagainya. Okey, kita ambil kayu ni, kita yang dah dibelah ni, kita letak dekat pipi kita. Kenapa kat pipi kita? Okey, pipi juga kulit kita ni, kita punya pipi ni mempunyai reseptor yang cukup kuat untuk mengetahui keadaan sesuatu tu basah atau lembap. Kalau misalnya kata kita letak kat pipi, kita rasa sejuk kayu ni. Okey, kalau sejuk kayu ni bermakna kayu ni masih basah dan tak sesuai. Dia jadi tak sesuai satu, and then api tak boleh marak. Okey? So itu antara tips untuk kita tahu kayu kita basah atau kering. Okey. Baik. Sedikit share berkaitan dengan kita nak buat survival ni. Perkara paling penting sekali kalau kita nak buat survival, yang pertama adalah sumber air. Yang kedua adalah sumber api. Kedua-dua ni sangat penting and then sangat memerlukan. Kita ada air, tapi kalau misalnya kata air tu tak dididihkan, maka tak selamat juga untuk kita minum. Jadi apa pun kaedah, api tetap kita perlukan. Satu, peranan api ni untuk menjauhkan binatang buas bila berada dekat di waktu malam. Okey, haiwan sangat sensitif dengan api. Jadi kita boleh menjauhkan binatang buas ataupun binatang-binatang berbisa dengan adanya api. Dan yang kedua, air adalah sumber kehidupan. Kita tak makan maksimum 4 hari, tak apa, tapi jangan
tak ada air langsung. Tak ada air dalam kemungkinan dalam 3 hari saja. Tak ada air dalam tempoh 72 jam, kita akan kena heat stroke dan bahaya, boleh menyebabkan brain damage dan menyebabkan kita dehydrate dan boleh tempoh dalam 72 jam kita tak dapat air, kita akan mati. Okey. Next kita nak buat macam mana dengan daya geseran kita boleh dapat menghasilkan api. So mekanisme ni adalah kita letakkan buluh, okey, dan kemudian kita letakkan rabuk dekat sini. Okey, kita letakkan rabuk kat sini. Okey, kemudian kita akan gosok. So hasil daripada geseran ini menyebabkan suhu yang panas dan kita akan dapatkan api. Okey, jadi kita kena buat landas lah dekat bahagian belakang ni supaya dia tak bergerak sangat. Okey? Tak buluh, takut nanti cukup. Kita landaskan. Letak ni, tekan sikit. Kita gosok. Okey, kita dah sayang tadi scene yang betul-betul dia nak menyala tak ada. Sebab kehidupan kita, api dah ada. Tengok, susah sebenarnya kita nak hidup dengan api. Wah, 2 jam. 2 jam tu pun kita nak dengan api. Okey, jumpa next. Kita buat makanan primitif.